Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maiza Alisa binti Mazalan daripada unit Bahasa Melayu 1. Bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar atau alat bantu mengajar merupakan suatu kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantu dalam menyampaikan pengajaran dalam bilik darjah. Ia tidak semestinya buku teks, papan tulis, kapur dan gambar-gambar saja, tetapi melibatkan semua panca indera dan apa yang dapat dirasakan oleh pelajar. Terdapat 3 kategori bahan bantu mengajar, iaitu yang pertama, bahan bantu mengajar bukan elektronik, yang kedua, bahan bantu mengajar elektronik dan yang ketiga, bahan bercorak pengalaman dan bahan sebenar. Jadi, dalam video kali ini saya ingin menerangkan bahan bantu mengajar digital yang telah saya sediakan. Jadi, saya telah mengorganisasikan satu laman yang mengandungi pelbagai sumber digital yang dapat membantu dalam aktiviti pengajaran dan juga pembelajaran. Untuk itu, saya telah menggunakan platform Google Site sebagai bahan bantu mengajar digital saya. Jom, saya ajar macam mana nak guna BBM saya di dalam kelas. Jadi, cara penggunaan Google Site ini mudah saja. Bagi mencipta atau mereka Google Site, kita perlu ke laman web Google Site dan klik pada template yang baru ini. Maka kita boleh mula mereka bentuk dan menyusun bahan kita mengikut kreativiti masing-masing. Mari saya tunjukkan BBM yang telah saya hasilkan menggunakan platform Google Site ini. Jadi, inilah Google Site yang telah saya hasilkan. Mari kita selusuri halaman utama dahulu. Saya telah memilih tajuk kata ganti nama untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran pada kali ini. Jadi bila kita tata ke bawah, kita boleh klik di sini untuk ke halaman seterusnya. Di sini, pelajar dapat mempelajari pembelajaran kata ganti nama yang menarik. Oleh itu, saya telah menyediakan 3 video pembelajaran yang berkaitan dengan kata ganti nama. Kita boleh klik di sini untuk menonton video pembelajaran. Apa khabar murid-murid? Hari ini, cikgu hendak mengajar kata ganti nama. Assalamualaikum adik-adik. Baiklah, untuk subjek Bahasa Melayu pada kali ini, kita akan sama-sama mempelajari satu lagi tajuk baru dalam unit 2, iaitu Di bawah ini juga disediakan nota ringkas mengenai kata ganti nama. Bagi halaman aktivitis pula, saya sediakan beberapa kuis menarik yang boleh dicuba oleh murid dan juga pengguna. Klik sahaja mana-mana ikon karakter ini, ia akan terus pergi ke laman web untuk menjawab kuis. Di sini terdapat 5 kuis yang menarik yang telah saya disediakan untuk dicuba. Baca dulu tahu setiap arahan sebelum memulakan soalan. Jom saya tunjuk cara menjawab kuis hibur ini. Untuk kuis pertama, murid perlu memadankan contoh di bawah dengan kata ganti nama diri yang betul. Tekan play dan murid boleh mula bermain. Contohnya, perkataan kamu adalah kata ganti nama diri yang kedua. Untuk menjawab kuis lain pula, murid boleh menekan mana-mana ikon yang murid minat. Contohnya saya mengambil kuis ini. Apabila arahan keluar, murid boleh membaca dahulu dan menekan mana-mana pilihan game yang murid hendak bermain. Tunggu saja sehingga arahan keluar dan murid boleh menekan play dan berhibur sambil menjawab soalan. Seronok kan? Murid juga boleh memilih cara bermain yang lain seperti ini.
Bagi mengukuhkan kefahaman murid, saya juga menyediakan latihan pengukuhan melalui platform Google Form. Pengguna boleh klik di sini untuk mula menjawab soalan yang telah saya sediakan. Akhir sekali, pada halaman refleksi ini, saya juga menyediakan satu platform yang menarik bagi murid menulis refleksi dan juga hasil pembelajaran mereka. Di sini, murid dapat menulis berkenaan kefahaman mahupun perasaan mereka pada akhir pembelajaran. Untuk menulis refleksi ini, murid boleh klik butang ini dan menulis refleksi mereka. Jadi inilah BBM yang telah saya sediakan melalui platform Google Site. Mudah dan mesra pengguna kan? Sekarang, jom saya bagi tahu mengapa saya memilih Google Site dan juga kelebihan apabila menggunakan Google Site ini sebagai bahan bantu mengajar di dalam kelas. Pertama, Google Site adalah percuma. Ia juga mudah sekiranya kita mahu menggunakan Google Document, Google Slide, Google Form dan juga lain-lain. Seperti dalam Google Site saya menggunakan Google Form. Tanpa memerlukan apa-apa pembayaran, Google Site membenarkan kita untuk klik terus kepada laman web yang lain. Tiada pembayaran juga digunakan untuk menambah elemen seperti gambar, mengubah tema dan warna. Tidak seperti beberapa platform yang lain yang mengenakan bayaran apabila hendak menggunakan elemen seperti yang telah saya sebutkan tadi. Kedua, Google Site juga mudah digunakan. Google Site membenarkan kita menambah gambar dan juga video dengan mudah yang menjadikan pengalaman lebih menarik bagi murid. Dengan platform Google Site, kita boleh menggunakan kandungan multimedia tanpa melalui banyak kesukaran. Pelbagai warna, karakter dan juga imej yang pelbagai mampu menambah keseronokan murid untuk belajar sendiri. Melalui Google Site ini juga, guru juga dapat memuat naik pelbagai laman web yang lain bagi memudahkan murid mengaksesnya dalam satu tempat sahaja. Okey, sebagai contoh, saya telah meletakkan laman web YouTube untuk pembelajaran, laman web EduCandy untuk kuis pembelajaran yang menyeronokkan serta Padlet bagi murid menulis refleksi mereka. Mudah kan? Ketiga, mudah untuk dikongsi. Ia sangat mudah untuk dikongsi dan memberi akses kepada orang lain untuk menguruskan laman web Google Site ini. Anda hanya perlu mengklik ikon tambah di atas dan menambah akaun email orang lain yang ingin dikongsi Google Site itu untuk memberi mereka akses. Google Site ini juga mudah dikongsi kepada murid-murid. Guru hanya perlu berkongsi pautan Google Site ini agar murid dapat mengakses dan melakukan pembelajaran mereka pada bila-bila masa dan juga di mana-mana saja. Sebagai kesimpulan, dalam dunia digital ini, kita ada pelbagai cara untuk belajar. Ada video pembelajaran, permainan pendidikan dan banyak lagi. Jadi, kalau satu cara tidak sesuai dengan cara seseorang belajar, seseorang itu boleh mencuba yang lain. Ada banyak pilihan untuk memahami sesuatu konsep. Jadi, ini menjadikan pembelajaran lebih seronok dan bervariasi. Pembelajaran digital biasanya lebih menarik kerana ada elemen gamifikasi yang lebih interaktif. Murid tidak hanya membaca atau mendengar tetapi boleh klik di sana-sini, menjawab soalan dan melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. Hal ini membantu murid untuk mengingat bahan pembelajaran dengan lebih baik kerana murid itu terlibat secara langsung. Jadi sampai di sini sahaja penerangan saya. Jangan lupa untuk cuba selusuri Google Site saya. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.